Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Apa khabar anda semua? Jam 3 petang kita sembang-sembang sedikit saudara. Ini bukan sembang politik ya, saudara Karmen Karman. Dia juga dengan sahabat kita saudara Syahril, saudara Yusuf, saudara Abu Wash, saudara Muhammad Nawi, saudara Kula Penyok, Cik Lat, Wan Azwa, Kezira. Kita juga Wan Syahrudin, Syazrin, Idris, apa khabar? Awangku di Instagram. Puan Bahiyah Ramli, saudara Abdul Rahman Abdullah, Puan Siti Rofin Mak Yusof. Begitu juga saudara Nordin Abu Bakar, sahabat kita di TikTok, Hajah Comel-Comel. Terima kasih saudara Pak Aziz Ali, Waalaikumsalam. Lan Comeback dan Nan CG. Nama dekat TikTok ni nama short form. Saya yakin ini mungkin anak-anak muda. Saudara Haidir, saudara Ipuh Permai, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Rahim Farid, ya saudara. Syahman Supaat, saudara Ken King, Azmi Osman, Juhasri, It's all city di Instagram, saudara Madam K. Teman-teman semua, minum petang ni minum apa? Sebab kita segmen ini adalah segmen sembang-sembang. Kita terkeluar sikit daripada arus politik. Kita bercerita tentang kehidupan. Kita bercerita, kita mengimbau masa silam. Dan hari ini saya nak mengimbau masa depan dan juga mengimbau masa silam. Masa depan 100 tahun mendatang ataupun beberapa tahun yang lalu, 20, 30 tahun, 50 tahun yang lalu. Cuma sebelum itu saya nak memberitahu pada saudara bahawa bulan Februari yang mendatang ini kita harus memikirkan, sebab ini menurut culipan yang dihantar kepada saya oleh pakar-pakar yang membuat kiraan kalender. Saudara, kalender ini bermula daripada zaman Umar Al-Khattab, kalender Islam, hijrah. Kerana waktu itu Umar Al-Khattab dia tak tahu nak mengira hari untuk membayar gaji pekerjanya. Sebab itu bermulanya tahun ataupun kalender Islam daripada era zaman Saidina Umar Al-Khattab. Dan sebelum itu memang ada tahun-tahun Masihi dan sebagainya. Dan perkiraan tahun ini dikira oleh pakar-pakar sejak daripada zaman Masihi lagi, saudara. Dan untuk bulan hadapan lah bulan Februari 2023. Ini kita tidak akan bertemu lagi suasana begini sehinggalah 823 tahun mendatang. Di mana dalam bulan Februari yang akan datang kita akan bertemu 4 kali hari Ahad dalam 1 Februari, dalam 1 bulan Februari, saudara. Begitu juga 4 kali hari Isnin. Saudara boleh buka saudara punya kalender, 4 hari Selasa, 4 hari Rabu, 4 hari Khamis, 4 hari Jumaat dan 4 hari Sabtu. Itu dia saudara. Istimewanya bulan Februari yang akan kita tempuhi, dia ada 4, 4, 4. Jadi 4 hari Minggu, 4 kali hari Isnin, 4 kali hari Selasa, 4 kali hari Rabu, 4 kali hari Khamis, 4 kali Jumaat dan 4 kali hari Sabtu. Dan ini hanya berlaku sehinggalah 823 tahun yang mendatang baru berjumpa balik. Suasana tarikh yang hari itu jatuh dalam bulan Februari, saudara. Inilah yang disebut orang kata miracle. Sesuatu benda yang agak miracle, sesuatu yang menakjubkan dalam kehidupan kita, saudara. Sebenarnya saya bukan nak bercerita tentang tahun-tahun mendatang, iaitu berhubung dengan kalender. Tetapi saya tadi, awal pagi tadi, saya menerima kiriman daripada sahabat saya satu klip video yang agak menyentuh perasaan saya. Iaitu video itu menceritakan bagaimana pada tahun 2123, iaitu sekitar 100 tahun mendatang. Jadi persoalannya pada tahun 2123 mendatang, saudara, mungkin saat itu tubuh badan kita sudah pun bersemadi dengan tanah waktu kita berada dalam tanah perkuburan. Kerana kalau macam saya dah usia dah 167 tahun. Dan 67 tahun, kalau campur 100 tahun ni 167.
pasti tidak ada lagi di dunia ini. Saat-saat itu, sebab itu saya teringat benar juga kenyataan daripada klip video yang dihantar kepada saya. Begitu juga, saudara, destinasi kita waktu itu lain tak ada. Hanyalah kita menjadi tetamu Allah. Soal baik atau buruk, wallahu a'lam bissawab. Kerana saat itu, saudara, rumah yang kita tinggal hari ini, rumah kediaman kita, pastinya sudah dihuni oleh orang lain. Apakah ia dihuni oleh kaum keluarga kita, generasi kita, ataupun mungkin telah tergadai. Mungkin juga telah dimiliki orang lain. Ataupun rumah itu sudah menjadi bangunan lebih tinggi lagi, ataupun tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Itu perlu kita fikirkan. 2123. Tahun sekarang ni 2023. Kita dalam 100 tahun akan datang, saudara. Dan persoalannya, kalau kita yang tidak mempunyai jasa bakti, apakah kita akan dikenang? Apakah orang akan mengenang nama kita? Apakah ada generasi yang akan datang menyebut nama kita? Malahan pimpinan hari ini, pimpinan politik, sama ada orang popular, tapi saya yakinlah seniman macam Allahyarham P. Ramlee pasti akan dikenang. Kerana lagu, suaranya masih lagi boleh didengar. Tapi kita sebagai orang biasa, apakah kita akan dikenang 100 tahun akan datang? Malahan besar kemungkinan, saudara, anak cucu kita juga tak kenal kita. Sebab berapa ramai di kalangan kita yang mengenang datuk kita, yang kenal datuk nenek kita. Mungkin waktu kita lahir, datuk kita dah tak ada. Mungkin nenek kita tak ada waktu kita lahir dan kita tak kenal. Jadi berapa kali dalam kehidupan kita, untuk setahun ke ataupun sebulan ke, kita menyebut ataupun mengenang datuk kita. Jauh sekali untuk kita kenal, malahan ada kalanya kedua ibu bapa kita yang mungkin kita lahir ke dunia tidak berkesempatan bermanja dengan kedua ibu bapa kita, dan rasanya tak ada dikenang lah. Cuma sesekali saja bila kita berdoa pada Allah SWT, ataupun bila datang musim hari raya. Iaitu naluri kehidupan kita, saudara. Saya bercerita hari ini, di samping kita mengimbau masa silam, kita juga harus melihat masa mendatang, supaya menimbulkan sedikit kesedaran pada kita sambil-sambil minum teh petang. Apa salahnya, saudara, untuk kita saling mengingati, sambil saudara makan cucuk kodok ke, saudara makan goreng pisang. Apakah 100 tahun akan datang ada lagi goreng pisang? Apakah 100 tahun lagi akan datang ada cucuk badak? Apakah 100 tahun akan datang ada lagi lempeng? Sedangkan saat ini kuih lempeng dah tak ada dah, saudara. Saya kadang-kadang sukar, saya cuba melewati kedai-kedai yang ada di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur. Malahan bila saya balik pulang ke kampung pun nak cari kuih lempeng pun. Saya pemandu Datuk Seri Rahim. Okey, tak apa, saudara, berkhidmatlah dengan baik. Cuma persoalan saya, apakah kuih lempeng ada lagi? Ataupun kuih bingka kayu, ubi kayu, saudara. Sekarang ni pun nak cari ubi kayu susah. Nak cari apa yang ada, tepung pelita mungkin ada. Tapi 100 tahun akan datang, apakah ada tepung pelita? Cuma sekarang kita berfikir, saudara. Begitu juga berapa ramai lah kita ni, generasi ni akan datang yang kita kenali. Kita dah tak ada, saudara. Seandainya saat itu kita berada di alam barzah, pastinya kalau mengikut bacaan-bacaan saya, setiap roh yang ada yang telah pun berpindah ke alam barzah, dia akan memohon pada Allah SWT. Permohonan mereka tidak lain tak bukan hanyalah pulangkan kembali aku ke dunia, kerana matlamatnya untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Ya, sebab itu, saudara, dalam hidup kita ni, saat kita masih lagi boleh bernapas, saat kita masih melihat dunia yang agak indah ini, terima kasih Cikgu Syazmir. Saya dah order buku dari penjara, kisah Dato' Arun. Yang saya itu kenangan silam, dan saya mengimbau masa mendatang, apakah kita ingat lagi, ataupun cucu-cucu kita kenal kita, ataupun kita mengenali cucu kita. Itulah sebabnya, saudara, saya mengharapkan sepanjang hidup ini kita lakukanlah yang terbaik untuk diri kita, saudara. Berlakulah jujur pada diri kita. Saya sering mengingatkan pada teman-teman, kadang-kadang sambil minum-minum petang ini, saya mengingatkan pada teman-teman, dalam hidup ini, saudara, maaf cakaplah, saudara, jangan saudara kata anggap ini sebagai siri lecture ataupun siri
dakwah, tapi hanya sekadar mengingati. Dalam hidup kita ini, kita perlu bersikap adil pada diri kita. Adil maksudnya sesuatu yang baik itu berlawan dengan buruk, gembira itu berlawan dengan kesedihan. Mesti ada keadilan, dua-dua kita alami. Sewaktu kita lahir, saya bila melihat cucu saya lahir ke dunia ini, saya melihat dengan mata pikiran saya bahawa anak cucu saya ini lahir. Begitu juga lah kita, saudara. Bila saya berbual dengan teman-teman saya para doktor, mereka mengatakan setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini mesti menangis. Kalau dia tak menangis, mungkin dia bisu. Ya? Jadi, anggaplah kita ni yang sesempurna anugerah ilahi. Kita lahir ke dunia ini, kita menangis. Kita menangis kerana kita mungkin saat itu kita dapat membayangkan hari-hari mendatang yang akan kita lalui. Dan kita datang ke dunia dengan penuh tangisan. Jangan pula kita pulang nanti dengan tangisan juga. Saat kita lahir ke dunia, kita menangis. Kedua ibu bapa kita, keluarga kita meraihkan kita. Kenduri kesyukuran, potong kambing, saudara buat pulut kuning, kemudian doa selamat, ada pula pesta-pesta cukur jambu dan sebagainya. Saudara, kita disambut dengan penuh kesyukuran dan keseronokan oleh keluarga kita. Jangan pula bila kita pulang nanti, saya terima ramai teman-teman saya yang telah pun kembali ke rahmatullah. Bila saya mendapat kiriman itu, timbul keinsafan pada saya. Apakah kita pulang nanti, kita menangis dan orang ketawa pada kita. Ketawa kerana kepulangan kita tidak memberi makna pada mereka. Sebab itu, saudara, kita harus bersikap adil pada diri kita. Ya, saudara? Ini peringatan saya. Baik, saudara. Sebab itulah masa berjalan begitu laju, begitu pantas. Saya masih ingat lagi, apakah anda masih ingat waktu sekolah dulu? Waktu dulu di sekolah, zaman saya dulu, kita menggunakan papan batu. Cerita pada anak-anak, cerita pada generasi hari ini, mereka tak tahu. Malahan mereka mengata, betul ke? Iya, kita menulis dulu di papan batu. Itu segala papan, ada batunya tu, kita menggunakan kalam. Dan selalunya pagi-pagi, kita akan pergi melewati kawasan yang ada lalang untuk mendapatkan embun. Kita kutip embun itu, masuk dalam botol, simpan, bawa kapas ke sekolah. Jadi air embun itulah yang kita gunakan untuk menyuci papan batu kita. Apakah anda lupa? Mungkin anda yang seusia dengan saya mungkin dah lupa. Saya tak lupa bagaimana susahnya zaman dahulu, saudara. Tidak ada buku. Buku tulis tak ada, jadi kita menggunakan papan batu, saudara. Dan kehidupan waktu itu rakyat di negara kita sekitar dalam 15 juta. Bila negara kita rakyatnya sedikit, sekarang dah ramai, sekarang dah ada 32 juta. Dulu sekitar dalam 18 juta, 15-18 juta saja. Dan waktu itu wang terlalu kecil. Wang terlalu kecil, jadi barang-barang pun amat murah. Belanja ke sekolah dengan 5 sen cukup untuk beli bihun ataupun nasi lemak. Hari ini, macam saya katakan malam tadi, anak-anak ke sekolah kalau bagi RM1 tak cukup. Kita dulu 5 sen. Kadang-kadang tak ada wang pun, kita bawa isi air dalam botol, kita isi kopi. Dulu minuman apa, saudara? Tak ada Milo. Kopi, saudara. Isi kopi dalam botol, itulah bekalan kita di sekolah. Jadi kehidupan kita. Dan jangan lupa, pada tahun 1996, negara kita merubah suasana ekonomi dan suasana keuangan kita apabila kerajaan waktu itu mencetak wang ringgit kita nilainya 500 dan 1000. Mungkin anda ingat, mungkin anda lupa, mungkin generasi hari ini bertanya, ada ke? Benar ke? Benar, ini benar, saudara. Satu keping not nilainya 1000, satu keping not lagi nilainya 500 ringgit. Saya melihat bahawa suasana begitulah, itulah saatnya harga barangan seolah-olah tidak terkawal. Kerana wang terlalu kecil nilainya. Dia besar tapi nilai kecil. Zaman saya dulu, kecil-kecil dulu, wang itu kecil tapi nilainya besar. Kalau pergi untuk musim raya-raya, ibu bapa saya beli baju RM1.20, RM1.50. Sekarang dah tak dapat saya. Nak beli baju pun paling murah. Kalau pergi ke pasar-pasar raya yang murah, RM10 atau RM20. Dulu kalau RM10 tu lavish lah, saudara, ya. Dan
kenderaan waktu itu, penghubung antara bandar dan bandar, antara kota dan bandar, kita cuma menaiki kereta api ataupun bas berhenti-berhenti. Apakah anda ingat? Saudara Saloma di Pahang, dia kata dia belanja sekadar 20 sen. Lebih dah tu Saloma. Kalau 20 sen sama saya tu memang banyak lah. Saudara Nordin Said, terima kasih. Saudara Qis Zara, dia kata dia belanja darjah 1 30 sen, cukup makan minum. Itu dulu saya 5 sen. Malahan sekarang tak cukup. Saya ketawa bukan apa, melihat nilainya wang sudah terlalu kecil nilainya, saudara. Darjah 1 dulu kata Nur Hayati 30 sen pun cukup untuk waktu rehat. Benar? Untuk minum pagi pun boleh. 5 sen ada nilai 5 sen. Sekarang 5 sen nak beli coklat pun tak boleh. Coklat hack pun 10 sen baru dapatlah 2 butir. Dulu 5 sen. Begitu bezanya, saudara. Dan bagaimana saya katakan, kereta api itu penghubung antara kota dan bandar. Kalau saya yang tinggal di Perak misalnya, saya naik kereta api dari Kuala Lumpur atau daripada Ipoh ke Kuala Lumpur atau dari Taiping ke Kuala Lumpur. Perjalanan daripada Ipoh ke Kuala Lumpur tu akan berhenti-berhentilah kereta api. Yang seronoknya, saudara, bila kita sampai di Tapah Road. Ini Tapah Road, stesen kereta api di situ. Banyak anak-anak kecil yang menjaja buah-buahan ataupun menjaja kuih muih. Ada jual nasi lemak, ada jual air. Kereta api akan berhenti sekitar dalam 20 atau setengah jam, 20 minit atau setengah jam. Masa itulah kita beli bihun dan sebagainya, saudara. Dan nilainya 5 sen ataupun 10 sen. Begitulah seronoknya zaman dulu, barang murah dan kita tidak memikirkan soal macam sekarang ni lah. Nak balik kampung, nak highway. Kena highway jam. Dulu tak ada, saudara, naik kereta api terus meluncur lalu. Laju terus ke Pulau Pinang. Sampai di Patawah. Saya ingat dulu waktu saya belajar di Kolej Sultan Abdul Hamid, kampung saya di Lumut. Saya naik kereta api daripada Taiping. Kereta api akan sampai di stesen Butterworth sekitar jam 5.30 ke 6 pagi. Jadi dia akan bertolak terus ke Alor Setar sekitar jam 8.30 pagi. Jadi ada kesempatan naik feri pergi ke Pulau Pinang. Warga Pulau Pinang, apakah anda ingat? Ada restoran nama dia Craven. Macam rokok Craven A rokok. Saudara, di situ sedap dia punya roti canai. Dah tak ada dah sekarang. Begitulah, saudara, masa berjalan begitu laju. Dan Proton Saga hanya ada pada 1983 kereta. Itulah bermulanya revolusi kenderaan di negara kita. Saya ingat lagi waktu sebelum adanya kita mewujudkan atau menghasilkan kereta Proton ni, saudara, kerajaan mengadakan satu pertandingan untuk menamakan apakah nama jenis kereta yang akan kita namakan, jenamanya, untuk diguna pakai. Macam-macam orang bagi nama. Saya ingat lagi kartunis light, dia buat gambar gambar kereta lembu, berbumbung dengan atap dan sebagainya, tapi kereta. Macam-macam nama lah, saudara. Ada yang kata Malaka, Melakar, Mawarkah dan sebagainya. Tapi bila yang bawa Perdana Menteri waktu itu, Dr. Mahathir, jawatan kuasa memilih Proton, kita pun hairan, apa benda Proton? Rupanya barulah kita tahu Proton itu adalah kuasa kecil-kecil yang membentuk jadi kuasa besar. Dan ditambah lagi untuk menjadikan tentang nilai ataupun budaya maupun identiti kita. Yang cuma ada di bumi kita ini adalah buah saga. Kalau saudara, mungkin saudara hari ini tak dapat mengenal biji saga. Ada pohon saga warnanya merah, kecil. Itulah buah saga. Dulu-dulu. Seingat saya, Allah ya rahmah ibu saya ataupun nenek saya mengatakan biji saga itulah dijadikan sebagai seolah macam mata wang, tukaran. Perkiraannya. Sebab pohon saga ini cuma ada di mana-mana desa, satu pokok. Itu pun kata pokok berantu tu. Dan itulah sejarahnya Proton Saga. Hari ini sudah 1983, sudah 40 tahun. 1993, 203, 213, 213, 223. Artinya, saudara, sudah lebih 40 tahun Proton Saga. Tapi sekarang ni bukan lagi milik negara kita, sudah dimiliki oleh Glenlee. Dan Proton sudah muncul di jalan raya. Dan tidak lagi orang melihat kereta api itu sebagai kenderaannya, saudara.
Proton perusahaan automobil nasional, ya, saudara Peleka Selat, betul? Jadi kita saling bercerita, kita bersembang saudara tentang masa silam. Cerita apa hari ni? Cerita dalam sejarah. Ya, saudara. Sani Waiski. Antara juga, begitu juga saudara, tentang bila kita bercakap soal makanan. Makanan dulu, kita tak reti nak makan Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken dulu, seingat saya ada 2 saja cawangannya. Satu di Bukit Bintang, di hadapan Sungai Wang Plaza. Antara pusatnya, itu sekitar tahun 80-an. Dan satu lagi, dah tak ada pun dah. Iaitu di hadapan, di Jalan Tengku Abdul Rahman, depan sikit lagi dengan panggung wayang Coliseum. Waktu itu saya, orang kita ni, orang Melayu ni melihat kalau makan ayam saja agak pelik. Kita tak makan ayam, makan kalau steak itu makan orang putih. Ya saudara, ataupun makan ikan, salmon steak ke, ataupun fish and chip. Tak ada saudara. Kita cuma ada waktu itu makanan biasalah, makan sup, makan nasi dan fried chicken. Waktu terpaksa mengadakan nasi untuk dimakan bersama-sama dengan ayam goreng. Dia bila makan, kita order ayam goreng 2 ketul, nasi ada 1 bekas sikit. Nilainya adalah RM1.20. Kalau saya ingat, kalau saya lupa tak tahulah. Seingatan saya itulah RM1.20. Ayam Kentucky Fried Chicken. Sekarang tak boleh lah saya. Seketul ayam pun dah RM7, RM6, RM7. Itulah masa berjalan begitu pantas saya. Kalau kita bercakap soal makan Kentucky Fried Chicken hari ini. Saya cuma terkejut juga bila saya pergi ke KFC yang terbaru ini, rupanya ada balik nasi. Apakah kerana ia mau memasarkan ataupun budaya orang kita masih lagi nak kekal pada nasi, saudara. Dan yang seronoknya bila kita bergaya beli kasut. Saudara kena ingat, dulu-dulu kasut kita pakai kasut beret. Jenamanya beret. Sebelum hadirnya kasut Bali. Kasut Bali ini kalau saudara pergi ke London, memanglah harganya £125 sepasang. Tapi beret juga harga yang sama. Kulitnya, kualitinya, saya ingat lagi, Allahyarham bapa saya, dia pakai kasut beret. Sama saya, kita pakai kasut Bali, jenama yang ternama. Sebelum hadirnya Ferragamo, hadirnya macam-macam brand lah, saudara, yang mahal-mahal. Ataupun kita panggil jenama-jenama yang dalam studio, saudara. Begitu juga untuk diri kita. Orang lelaki, orang perempuan saya tak tahu, saudara. Diri kita menggunakan minyak rambut. Anda pakai minyak rambut apa? Seingat saya menggunakan brand pertama adalah Bright Cream. Yang kedua agak maju sedikit, warna hijau, iaitu Tanko. Hijau. Dan bila dah bekerja, datang ke Kuala Lumpur, barulah mengenal minyak rambut Brut serta dengan minyak rambut Old Spice. Ini mahal sikit lah. Jenama ini mahal. Old Spice, saudara. Paling tidak saya lupakan apabila saya menghantar nenek saya mengerjakan ibadah haji. Waktu dulu-dulu saya ibadah haji bukan pergi hantar ke airport. Kita waktu itu semua jemaah-jemaah haji dari Malaysia ini pergi ke Tanah Suci Mekah dengan menggunakan kapal laut. Kabarnya, ceritanya kadang-kadang hampir sebulan lah perjalanan itu. Bila dalam perjalanan itu ada yang meninggal, maka mayat-mayat itu akan dicampakkan ke laut jadi makanan ikan. Itu dia punya perjalanan dulu-dulu lah bila pergi Mekah. Saudara, now saya nak menyentuh. Abang pernah naik van jenazah tak? Ismuddin Northern. Saya pernah, bila anak saya meninggal, saya pernah naik satu van jenazah dulu. Sekali je lah, saudara. Saudara nak tengok kawan-kawan kita anak menyantuni. Saudara Roja Muniadi, teman-teman boleh bercerita tentang mengimbau masa silam. Saya tak nak cerita, sepatutnya hari ini saya nak bercerita tentang pengalaman saya bersama dengan pemimpin negara seperti Allahyarham Datuk Arif Idris. Memang saya paling banyak sejarah dengan beliau. Ya, saudara, waktu itu beliau berada dalam tahanan penjara. Saya adalah antara wartawan yang diberi kesempatan sentiasa bersama dengan beliau, saudara. Saudara Walid dia kata Bright Cream memori tu. Memang, saudara, ini segmen petang ini segmen memori. Segmen minyak rambut Bright Cream. Dulu-dulu pakai minyak kelapa, saudara Mak Johari. Minyak kelapa saya tak ada. Allahyarhamah ibu saya akan beli saya minyak Bright Cream. Walaupun wang tak cukup, tapi dia akan pastikan ada Bright Cream. Cuma Bright Cream ada 2 jenis, tapi warnanya putih.
macam Old Spice. Allahyarham bapa saya pakai Old Spice. Saudara Samsiah, teman-teman lain lagi. Sini tengok. Saudara Yaakob Bob, dia kata pengalaman itulah kenangan manis. Memang saudara, memori waktu silam. Sebab itu saya katakan sekarang ni, teman-teman bertanya dengan saya katakan masa berjalan begitu pantas sekali. Bila saya bercerita tentang papan batu, kita menulis saudara di atas papan batu saudara. Dia besar buku kita tu. Tulislah apa yang cikgu suruh, cikgu ajar kat sekolah, tapi tak boleh simpan. Habis subjek agama, padam. Jadi ia sukar untuk dipadam kalau menggunakan air biasa, melainkan air embun. Saya pun tak tahu kenapa air embun ya. Saudara, saya pun tak tahu kenapa air embun itu sesuai. Bedak cap nyonya. Yes, saudara Mustafa Jaafar. Bukan cap nyonya, cap Amoy. Amoy putih, muka dia merah, tapi bedak tu putih, saudara. Itu kenangan kita, jangan lupa. Kemudian apa? Haslan Rahman sudah ke laut, sokong bawa rebah. Ni ke mana pula ni Haslan ni? Saya tak bercerita politik malam nanti 9.30. Saudara Aisyah, minyak wangi Zam-Zam. Ya, minyak Zam-Zam juga. Ada minyak rambut Zam-Zam. Itu selalunya rasa tak silap saya digunakan oleh para wanita. Minyak Mia dan bedak nyonya ada tak masa tu? Ada. Saudara, minyak Amla. Ada. Bedak nyonya. Tapi kebanyakan anak-anak gadis dulu dia menggunakan bedak sejuk. Apakah anda kenal bedak sejuk? Bedak sejuk ini diguna apabila beras ni diperam dalam air untuk 1 hari. Bila nak wujudkan bedak sejuk dia bau busuk sebenarnya saudara lepas 1 hari. Tetapi di titik diambil beras ini, maka yang telah pun cair dimasukkan dalam kelonsong daun getah. Setengah orang buat gunakan daun mengkuang. Masa itulah kita akan melihat anak-anak gadis duduk bersimpuh menitikkan bedak sejuk. Titik. Kalau tengok atas kain, saudara, kain putih, memang serata lah. Titik putih, dia bukan titik hitam, saudara. Lepas tu dijemur. Selepas dijemur, baru masukkan dalam botol dan diletakkan dengan daun pandan. Kalau tidak dia berbau. Dan bedak sejuk inilah yang diguna pakai untuk muka. Sebab tu anak-anak gadis dulu mukanya bersih. Minyak Zam-Zam tu untuk apa tu? Untuk pelebat rambut. Betul. Saudara Zaid Yusof, terima kasih. Saudara ini Zaitun Idris, bapa saya pakai minyak rambut Coat 10. Kalau Coat 10 baru. Kalau bapa saudara Zaitun pakai minyak rambut Coat 10, artinya usianya dah sekitar dalam lingkungan 30 ke 40 tahun. Sebab Coat 10 hanya hadir dalam tahun 80-an. Kalau zaman saya dulu tak ada. Coat 10 tak ada. Yang ada Bright Cream ataupun Old Spice. Tancho. Itu minyak-minyaknya saudara. Saudara Sulaiman Anan. Ayah saya minum tonik cap gajah. Benar. Tonik cap gajah ni dia dulu-dulu saudara boleh diiklan tonik cap gajah. Bila kita tengok wayang, dia akan siarkan dia punya iklan dulu. Antaranya iklannya lah tonik cap gajah. Itu tonik cap gajah ni untuk booster tenaga kita. Sekarang ni macam-macam booster ada. Selalunya orang lelaki lah minum tonik cap gajah. Kononnya untuk kekuatan tenaga lelaki. Dulu masa curfew bapak saya lepas maghrib asar parang. Saudara Muhammad Jari. Waktu dulu-dulu saudara. Dulu-dulu kita suasana yang tak menentu. Mereka yang kalau teringat, ini kejadian silam yang perlu kita jadikan tauladan dan jadikan sempadan supaya negara kita ini terus kekal aman, sentosa saudara. Tak mahu lagi lah berlakunya tragedi macam 13 Mei tu saudara. Banyak rumah-rumah kedai yang terbakar, saling manusia sama manusia berbunuh-bunuhan. Tak ada keperluan pun hanya sebabkan politik. Kalau boleh ceritakan macam mana boleh terjebak dalam politik, Saudara Zul. Saya sebenarnya begini saudara. Waktu itu saya bertugas sebagai wartawan. Dan ketua bahagian saya waktu itu Allahyarham Datuk Ahmad Wajdi. Dia datang ke Kuala Lumpur, dia kata di bahagian Lumut saudara. Dia kata kenapa tidak you masuk dalam politik, sebab you wartawan, you boleh menulis dan macam-macam. Jadi dia kata you masuklah bertanding jawatan ketua pergerakan pemuda. Saya kata mana saya ada masa. Dia kata tak apa, dia kata baliklah seminggu sekali pun. Jadi saudara adalah pemimpin masa depan katanya. Saudara boleh bercakap.
Jadi saya pun untuk permulaannya saya menjadi perwakilan daripada cawangan saya, Kampung Baru ke bahagian Lumut. Jadi bila ada perbahasan usul, waktu itu kita sebagai wartawan ni kita fikiran kritis. Jadi saya ingat lagi dalam beberapa siri persidangan agung bahagian saya banyak bercakap. Sebab percakapan kita, usul-usul dan sebagainya tentulah berisi sebab latar belakang sebagai wartawan. Jadi di situlah saya mula terlibat dalam dunia politik. Tapi bagaimanapun selepas itu saya menjadi ahli UMNO dalam bahagian seputih. Saya tidak memilih politik ini untuk mencari jawatan, saudara. Bukan untuk mengejar sebagai wakil rakyat, tidak. Jadi antara kawasan yang saya lihat yang sesuai bagi saya kena ada perjuangan waktu itu adalah di bahagian seputih. Saat itu, saudara, usaha sedang dilakukan oleh pihak kerajaan, pihak pemaju untuk memajukan kawasan-kawasan setinggan di sekitar kota raya Kuala Lumpur. UMNO di bahagian seputih itulah banyak kawasan-kawasan setinggan di mana saya menjadi ahli di salah satu cawangan, itu Jalan Kuchai Lama, saudara. Seingat saya, masa itu seronok juga, berentap saya dengan pemaju. Kita meletakkan syarat, bahawa pemaju nak buat duit tak ada masalah pada kita. Tapi nak merobohkan rumah warga bangsa kita yang bergelar setinggan ini tidak boleh dilakukan begitu saja. Jadi tuntutan kita pertama sekali, dia kata dia nak memindahkan. Boleh, kita bersetuju untuk pindah, tapi kena bayar kos pemindahan dengan nilai RM7,000. Sedara bayar, penduduk akan pindah. Tetapi belum menghilangkan hak kami. Jadi bila rumah itu dinaikkan, katanya nak buat flat dan sebagainya, kita hendaklah diberi hak untuk memilih dan membeli flat tersebut. Dan harga flat waktu itu tidak lebih daripada harga RM25,000, seingat saya. Jadi dengan RM7,000 wang untuk pemindahan, pampasan RM15,000. Itu saya masih ingat lagi, saya sekitar tahun 82. Perjuangan saya, ketua bahagian waktu itu adalah Allahyarham Tun Gapar Baba. Saya ingat lagi saya. Jadi saya panggil dia Cik Gapar. Cik Gapar, kita tak peduli. Kawasan saya mesti pampasannya RM15,000 dan untuk pemindahan RM7,000. Pemaju pun bersetuju membina rumah flat di Jalan Kuchai Lama, saudara. Jadi setiap pemaju, setiap penduduk akan mendapat sebuah rumah dengan harga RM25,000. Artinya setiap penduduk waktu itu dapat RM10,000 saja. Ada masalah pula, saudara, kerana kebanyakan mereka yang menjadi setinggan di kawasan itu tidak ada pekerjaan. Ada yang bawa teksi, tak ada pekerjaan, tak ada gaji tetap, saudara. Gaji teksi, bawa lori dan sebagainya. Ini menyukarkan untuk mendapat pinjaman bank. Saya ingat lagi, Muhammad Mullah Tengku Adnan sebagai ketua pergerakan pemuda, saya bergaduh dengan beliau. Saya kata, you sebagai ketua pemuda mesti memperjuangkan soal ini. Masa itu usia saya muda, saudara. 82, sekitar 40 tahun dulu. Umur muda, 28 tahun, 27 tahun. Wah, sedap berentap, saudara, masa itu. Dan saya tuntut supaya pemaju menjamin melalui bank dengan pinjaman RM10,000. Alhamdulillah, hari ini dapatlah kita melihat warga bangsa kita tinggal di kawasan rumah persekitaran Jalan Kuchai Lama, saudara, banyak. Itulah mulanya saya terjebak dalam politik. Lain tak ada, saudara, hanya untuk memperjuangkan warga bangsa kita yang tinggal di kota raya. Mereka memerlukan tempat kediaman. Jadi mereka datang ke Kuala Lumpur, berdagang. Lain tak ada, usahanya bekerja, macam-macam kerja lah. Ada bawa teksi, bawa lori, jadi pemandu, jadi jaga. Tetapi bagaimana dengan tempat tinggal? Mereka sudah punya anak dan keluarga. Alhamdulillah, atas perjuangan yang saya lihat di kawasan saya, di UMNO Bagas Putih tu, saudara, kawasan itu memang diwakili sebab penduduknya Melayu sekitar dalam 20,000, tapi bukan Melayu sampai 80,000. Memang tak ada can lah nak menang UMNO ni, tetapi saya memilih kawasan itu untuk berjuang. Itu namakan perjuangan. Din Tumpuk dan Atuk nak bersatu, nak gantikan UMNO. Saya melihat mereka sama. Ini soal politik kita bercakap malam nantilah. Tapi saya akan meneruskan cerita-cerita saya terkenang masa silam. Dalam sudut memori, kami dalam pergerakan pemuda waktu itu berjuang hanyalah semata-mata untuk berjuang demi bangsa. Seingat saya ada satu kawasan perumahan, kawasan setinggan, saudara. Dulu kalau saudara melalui jalan nak pergi ke Seremban, sebelah kanan tu, saudara, ada ditempatkan kawasan penempatan pelarian Vietnam. Ada perkampungan di situ, pelarian Vietnam. Dibuatkan rumah, bukan rumah lah, saudara,
bangunan bangsal lah. Dia orang duduk ramai-ramai di situ. Sebab mereka adalah pelarian daripada Vietnam yang terjebak dalam peperangan antara Vietnam dan Amerika. Mereka lari datang ke Malaysia dan ditempatkan di kawasan tersebut. Di belakang kawasan itu ada kawasan setinggan. Saya ingat lagi nama kawasan itu adalah Desa Perantau. Sedap nama tu. Sebab di depannya itu adalah Vietnam, para perantau, di belakang itu warga kita datang daripada kampung apa semua bermustautin, jadilah di situ Seri Perantau. Saudara. Ketua bahagian waktu itu Allahyarham Cik Gapar, Tun Gapar Baba. Dan beliau waktu itu juga menjadi timbalan Perdana Menteri. Seingat saya, saudara, saya bertugas di sebuah akhbar tempatan. Hari Ahad, waktu itu saya jadi Ketua Pemuda Cawangan. Ya, almarhum Cik Gafar merasmikan mesyuarat cawangan pada hari Minggu di kawasan Seri Perantau. Hadir sama Datuk Bandar. Seingat saya Datuk Bandar masa itu adalah Tan Sri Alias Umar. Jadi adalah permintaan daripada penduduk kampung, minta Cik Gafar sebagai timbalan Perdana Menteri, kalau boleh nak ada dewan, minta untuk buat sekolah tadika, jalan nak masuk ke kawasan itu, dan lampu-lampu jalan. Jadi kawasan ini kawasan setinggan, saudara. Bagaimanapun dalam ucapan penggulungannya, almarhum Tun Gafar kata tak ada masalah benda ni. Kita kerajaan, kita akan bina jalan raya untuk masuk ke kawasan ini. Dengan ini saya sebagai timbalan Menteri meluluskan peruntukan untuk buat jalan, nilainya 3 bilion. Saya terkejut, saudara, bila dengar bilion. Artinya perkataan bilion ini telah pun dimulakan oleh Cik Gafar. Jadi bila almarhum Tun Gafar mengatakan buat jalan 3 bilion, buat dewan 2 bilion. Maksudnya 2 juta, tapi dia menyebut perkataan bilion. Untuk sekolah tadika 2 bilion. Tuan-tuan kena ingat, bila dah buat ini dewan ni nanti, jangan pula macam di kampung saya buat dewan tapi akhirnya yang banyak ada kambing-kambing aja katanya. Ya, orang tak gunakan dewan tu. Gunakanlah dewan. Dah buat surau 3 bilion. Jadi sambil kita lepas secara rasmi itu, saya duduklah dengan Tan Sri Alias Umar, Allahyarham. Ya, saudara. Buang dengan dia kata, "Mal, macam mana ni? Ustaz Tan Sri, you punya ketua bahagian mengumumkan 2 bilion, 3 bilion, akhirnya lebih kurang 8 bilion. Mana nak cari duit ni?" Kita tanya dia sendirilah. Memang kaki tangan kerajaan, saudara, untuk bercakap dengan timbalan Perdana Menteri, mereka takut. Takut untuk berterus terang. Jadi bila cakap ajuh kepada saya pun tanya lah, "Cik Gafar, minta maaf Cik Gafar. Apa dia? Anak anda?" Saya nak tanya Cik Gafar, "You tadi meluluskan 8 bilion tu banyak tu Cik Gafar." "Iyalah 8 bilion. Suruhlah Liah tu cari." Tan Sri Alias, dia refer pada Tan Sri Alias Umar. "Suruh Liah carilah." "Cik Gafar, bilion ke juta?" "Samalah," dia kata. Itu keadaan pemimpin terdahulu. Dia tak ambil kisah. Okey, usai majlis itu, saya beritahu pada Tan Sri Alias Umar, saya kata carilah peruntukan, bukan bilion, juta. Dia pun okey, lega lah sikit, dia kata. Besoknya, waktu saya masuk ke pejabat. Saya masuk ke pejabat, lebih kurang masa tu jadi ketua pengarang, saudara. Lewatlah masuk pukul 10, pukul 11. Saya masuk ke pejabat pukul 11 pagi, tengah buat kerja sikit, tiba-tiba sekretari saya beritahu, "Bos," dia kata, "ada panggilan." "Dari mana?" "Daripada Farid," kena. Saya pun angkat, "Halo, apa khabar, saudara?" Ni, you kena datang, Kang, dekat Seri Perantau." "Kenapa?" "Dah huyup dah." "Apa pasal?" "Datang sekarang." Saya pun ambil kereta terus pergi ke Seri Perantau. Pejabat saya masih dekat Taman Tun. Memanglah, saudara, hari Ahad, timbalan Perdana Menteri mengumumkan peruntukan buat dewan, buat sekolah tadika, buat jalan dan sebagainya. Ya? Di depan sebelum masuk kampung itu kawasan pelarian Vietnam, saudara. Rupa-rupanya bandaraya telah pun merobohkan semua kawasan setinggan tersebut. Kesian saya tengok. Itu di situlah timbulnya ehsan belasnya saya melihat warga bangsa saya terhina, saudara. Anak kecil duduk dalam buaian, bawah pokok. Waktu itu juga saya telefon yang Muhammad Tengku Adnan selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bangsa Putih, dan beliau segera mengeluarkan bantuan hantar beras 1 guni, bawa kawah untuk masak, adakan kemah. Orang kampung lebih kurang dalam, tak silap saya, dalam 250 rumah situ. Saya bila tengok keadaan begitu, bawa 2-3 orang ketua pemuda cawangan, terus rekam ke pejabat timbalan Perdana Menteri di Jalan Datuk On. Ini seingat saya masih ingat lagi, kental dalam ingatan saya.
Ya, saya jumpa dengan, masa tu nak masuk, jumpa dengan sisa politik dia. Datuk Kamarudin Jaafar, mantan ahli parlimen Bandar Tun Razak. Dulu orang keadilan. Beliau adalah merupakan mantan sisa politik kepada Timbalan Perdana Menteri. Saya cakap, Din, I nak jumpa bos kena. Dia tak boleh dengan sibuk. Saya kata, I don't care. Dia sibuk tak sibuk, ini urgent. Saya pun tolak pintu, tengok Cik Gapar tengah baca surat khabar. Dia pun terkejut juga. Zaman ini something sudah datang. Sebab itu saya katakan, pejuang-pejuang, pemuda harus berani. Jangan takut untuk menyatakan suara kebenaran. Jadi bila dia pun letak surat khabar dia, apa masalahnya? Cik Gapar ni kalau kita bertekak dengan dia, akan address kita sebagai tuan-tuan. Saya kata, Cik Gapar, nak bagi tahu pada Cik Gapar, semalam Cik Gapar merasmikan bahagian di Seri Perantau. UMNO Seri Perantau, Cik Gapar luluskan Dewan, Cik Gapar luluskan jalan, luluskan sekolah tadika, luluskan surau. Cik Gapar tahu apa dah jadi? Dia apa dia jadi? Rumah dah semua kena roboh oleh bandaraya. Dia kata. Ginilah dia kata, tuan-tuan, masalah setinggan ni susah untuk kita uruskan. Bila dia kena, dia kata susah nak diuruskan sebab setinggan begitu-itu, saya pun naik kepala ping, naik angin. Cik Gapar, saya teringat kalau saudara tengok filem Hindustan, Phil Hindustani, macam itu jugalah saya, anak muda waktu saudara. Saya pun tepuk meja, Cik Gapar, kalau Cik Gapar tak boleh buat, biar saya duduk kursi Cik Gapar. Let me half an hour become Deputy Prime Minister, I can resolve the problem. Garang anak muda. Tak boleh tuan-tuan, dia kata. Ini soal undang-undang. I don't care. Kalau Cik Gapar tak boleh nak luluskan, nak berhentikan perobohan kawasan di Seri Perantau ini, Seri Perantau saya dekat dengan stadium Bukit Jalil sekarang. Kalau Cik Gapar tak boleh nak uruskan, saya nak balik ke Seri Perantau, sebab di situ saya sudah pun memanggil, ada reporter, wartawan daripada Reuters, wartawan daripada AFP, wartawan utusan, wartawan, semua ada wartawan di situ. Awak nak buat apa? Tak apalah Cik Gapar, Cik Gapar tak selesai lah, tak sama masalah. Sebab saya nak bakar patung gambar Cik Gapar. Dia dengar abang itu, kelang kabut dia telefon Datuk Abu Hassan. Kebetulan Allahyarham Datuk Abu Hassan Omar berada di Kuala Selangor. Kerana dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor merasmikan masjid. Hadir Tuanku Sultan Selangor ni dia suka tiap-tiap minggu dia akan pergi melawat daerah-daerahnya. Jadi setiausaha politiknya waktu itu saudara Jamaluddin. Datuk Jamaluddin dia telefon saya, dia kata, Mal, apa jadi? Kata, I don't know lah, UTPM telefon saya punya bos saya tak boleh turun sekarang. Tak apa, saya akan datang sekarang juga. Dia meninggalkan majlis, dia datang pergi jumpa saya dekat Dewan Bandaraya, menghentikan tindakan pihak bandaraya merobohkan kawasan setinggan. Moral of the story di sini, saudara, bila kita berkuasa, waktu itu UMNO berkuasa, saudara. Sekarang dah tak ada kuasa lah. Hanya sekarang dah dapat balik sikit lah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Bila kita punya kuasa, kita mesti tahu menggunakan kuasa dalam memperjuangkan tentang warga kita. Saudara Cikgu Manap, dulu saya kenal dari tulisan di akhbar. Sekarang dapat tengok wajah. Terima kasih Cikgu Manap. Begitulah saya dulu melihat politik ini sebagai perjuangan. Jangan kita melihat politik ini yang selalu saban malam saya bising, saya marah. Itu kerana orang melakukan untuk mencari kekayaan peribadi. Saya tak ada. Saya masuk politik semata-mata berjuang. Saya haraplah dalam keadaan hari ini, teman-teman, sama ada anda memilih mana-mana parti politik, tak ada masalah bagi saya. Anda boleh menyertai parti PAS, anda boleh menyertai parti Keadilan, anda boleh menyertai parti Waimah, parti DAP pun. Tetapi matlamatnya mesti ada perjuangan, saudara. Saudara Yaakob Bob, ingat lagi satu sekolah SMR, cuma saya setahun sana. Ya, saya di sana juga, saudara Yaakob. Setahun, remove class. Dulu daripada sekolah Melayu, nak masuk sekolah Inggeris, kena masuk sekolah peralihan, remove class. Saudara Yaakob. Jadi berbalik pada soal ini, saya katakan, soal perjuangan kita. Saya amat mengharapkan agar pimpinan khusus, jangan suruh ahli-ahli ketua-ketua cawangan. Tak usah suruh ketua-ketua bahagian. Dia orang sibuk nak buat duit. Kita, peringkat ketua pergerakan pemuda cawangan. Di sinilah letaknya perjuangan itu bermula pada asas akar umbi. Jadikan cawangan anda bernilai. Kena berani. Bayangkan saudara. Tapi kebetulan waktu itu, almarhum Tun Gapar Baba adalah ketua bahagian saya. Saya pula ketua pemuda cawangan.
Salah satu cawangan dalam bahagian tersebut bolehlah ada akses, tetapi saya menggunakan akses itu bukan untuk mendapatkan projek, bukan untuk mencari kewangan, bukan untuk mencari keuntungan. Tak ada pun, tak nak fikir nak dapat gaji itu dan ini, tak ada saudara. Yang selalu saya fikirkan waktu itu adalah perjuangan. Tambahan pula, saya menjadi wartawan dan saya melihat banyak kepincangan yang berlaku, dan saat itu negara sedang membangun, saudara. Hari ini negara kita sedang membangun, sebab itu saya wujudkan ruangan terkenang-kenang. Saya mengimbau memori masa silam. Bagaimana asas perjuangan kita, semangat jati diri kita, tak seharusnya hanya dijadikan sekadar kata-kata. Jangan bercakap kami berjuang demi agama, demi bangsa, demi negara, tapi bila dapat satu projek, lembik. Ini yang saya marah. Saudara, dunia Medtronic, dia kata UMNO sudah berakhir. Saya tak nampak begitu, saudara. Saya tak nampak. Semua parti pasti ada dia punya naik dan turunnya, tetapi dalam macam mana pun terpulang pada warganya. Warga itu perlu mengutamakan perjuangan. Dulu kalau perhimpunan, saya ingat minggu depan Perhimpunan Agung UMNO akan bersidang. Dulu Perhimpunan Agung UMNO adalah medan untuk menteri menghadapi serangan daripada ahli akar umbi. Kalau mereka dah buat kerja, seronoklah. Kalau ada kesilapan, maka mereka akan diserang. Mereka akan dikritik secara terbuka oleh setiap perwakilan. Bukan membodek. Ini tidak. Saya melihat sejak dalam 5 tahun kebelakangan ini. Zaman era Datuk Seri Najib jadi Presiden UMNO, kemudian beralih pada si Zaid Hamidi, perwakilan menyuarakan lain tak ada membodek. Kita dah buat begitu, lepas tu minta peruntukan. Sebenarnya UMNO bukan tempat untuk meminta peruntukan. UMNO tempat perjuangan. Nyatakan apa permasalahan. Kalau kita lihat di kampung-kampung, di desa-desa sekarang ini, timbalan pada menteri yang juga menteri pembangunan luar bandar adalah Presiden UMNO. Inilah waktu yang terbaik untuk warga UMNO di peringkat akar umbi menyatakan apa kehendak anda. Bukan cerita soal longkang tersumbat, soal bagaimana nak membangunkan warga desa. Hari ini dunia tanpa sempadan. Kita tak boleh lagi bercakap soal sekolah. Kita tak boleh bercakap lagi soal surau. Kita tak boleh lagi bercakap soal dewan. Yang kita perlu nyatakan adalah bagaimana untuk mengisi kemerdekaan, bagaimana untuk mengisi suasana akhir-akhir ini dengan ekonomi warga bangsa kita mesti dipertingkatkan. Saudara, dunia mekanik tak boleh saudara tahu. Saudara bercakap benda itu tak betul lah tu, saudara. Dalam keadaan hari ini, saya haraplah setiap warga, saya bercakap sebagai orang UMNO, warga UMNO mesti berani menyatakan pendirian. Bukan nak suruh orang berhenti, tapi nyatakan pendirian apa masalah di bahagian anda. Kalau anda di bahagian sebagai saya contoh saya kata di Tanjung Karang, ini adalah kawasan nelayan. Kawasan nelayan ini memerlukan perjuangannya. Jadi jeti-jeti, tempat bot-bot nelayan pesisir ini, bagaimana mereka nak berhenti, sungai itu perlu didalamkan, mesti ada kelengkapan prasarananya, itu perlu diperjuangkan. Dan nelayan-nelayan itu tentang enjin mereka, bagaimana kita nak bertarung dengan toke-toke bot besar yang mereka kadang-kadang datang ke sekitar pesisiran pantai untuk menangkap ikan menggunakan pukat jerut lah, macam-macam pukat lah saudara. Dan tentulah hasil pada nelayan pantai ini berkurangan. Ini perlu diperjuangkan. Soal harga barangan, bagaimana kita nak meningkatkan hasil pertanian. Jadi inilah masanya masuk politik bukan untuk memikirkan soal diri, seharusnya memikirkan soal warga. Saya amat mengharapkan, sebab saya katakan tadi, saudara boleh pilih mana parti saja, tak ada masalah. Seandainya saudara menyantuni kehidupan rakyat, saudara adalah sahabat saya, sahabat seperjuangan saya. Saya tidak akan memisahkan anda, sama ada anda orang PAS, sama ada anda orang keadilan. Sebab itu sepanjang bila wujud keadilan semua, saya tak pernah maki parti politik sebut. Saya kena pasti saya orang UMNO. Tapi kita dalam perjuangan ini, kita mesti meletakkan perjuangan warga bangsa kita. Perjuangan itu adalah mengatasi segala-galanya. Melalut soal politik ini saudara, memang panjang lah. Kita sambung lagi malam besok, malam nanti saya 9:30 bercakap soal politik. Dan saya ingin sekali lagi mengingatkan saudara, dalam tempoh 2021-03 nanti, di mana kita? 2123.
Menjelang tahun 2123, di mana kita? Orang akan melupakan kita. Kita akan berhadapan dengan Allah SWT dan waktu itu kita akan disoal. Apa yang telah kamu lakukan? Usia kamu gunakan untuk apa? Ilmu kamu gunakan untuk apa? Tapi paling penting saudara, apabila kamu akan disoal, harta kamu dapat dari mana, bagaimana dan untuk apa? Bersama-samalah dengan saya saudara. Kita kembali dengan penuh keinsafan. Dalam petang-petang begini, sambil kita makan cucuk badak ke, sambil kita makan kuih lempeng ataupun goreng pisang. Mungkin sekarang sudah makan pizza dengan secangkir kopi. Fikir-fikirkanlah apa yang saya lontarkan petang ini. Sekian, kita jumpa jam 9:30 malam nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.